banyak, 4 atau 6 je. Cuma kena cam betul-betul lah. Apa yang batal, apa yang tak batal. Pertama katanya yang membatalkan wuduk ni keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Kubul maknanya kemaluan depan. Hak laki ataupun hak perempuan dipanggil kubul. Atau dubur. Dubur ni kemaluan belakang, tahu tu. Sama ada benda biasa. Benda biasa ni maknanya hak biasa duk keluar. Benda apa duk keluar selalu? Keluar tu batal. Seperti tahi, air kencing dan angin. Ni selalulah keluar kentut ke apa ke, batal. Kentut ni bukan dekat ke belakang, ke depan pun batal kalau keluar kentut ke depan. Tapi tak ada lah orang kentut ke depan. Boleh, tapi boleh tak? Boleh. Ada orang yang boleh keluarkan angin di depan. Ada orang perempuan yang boleh keluarkan angin, dia ada penyakit. Keluar angin bukan ke belah belakang, ke depan pun keluar. Walaupun angin keluar ke depan, batal. Kot hak laki punya, kot dia boleh sedut, lepas tu hembuih pula macam straw ke, batal. Dia keluar lah, masuk tak batal, keluar batal. Atau benda yang jarang-jarang adanya, maksudnya dia jarang keluar, seperti batu. Berak keluar ketung punya apa, batu, batal. Darah dan cacing, sekalipun ia menjengokkan kepalanya kemudian masuk semula, batal wuduknya. Sana kata, kalau cacing tu jenis dia keluar kepala, dia masuk balik, batal. Batal sebab apa? Sebab dia jenguk kepala. Dia ni ada jenis cacing hak perangai jenis syaitan sikit ni. Kita ambil wuduk, dia keluar. Dia masuk balik. Batal. Batal lah. Sebab apa? Sebab keluar satu daripada dua jalan ni lah. Dua jalan, kubul ataupun dubur. Ghalibnya orang ada dua jalan ni lah. Nak keluar benda apa-apa pun dua jalan ni. Ada orang hak tiga jalan ni lah. Tu jarang-jarang lah. Kalau Allah bagi special kat dia, dia ada pistol dua. Kan? Tak kira walaupun ada dua, ada tiga, hak mana satu pun hak keluar batal. Asalkan keluar sesuatu daripada dua jalan dia, kubul ataupun dubur. Kalau dia laki, hak laki keluar batal. Kalau dia perempuan, hak perempuan keluar batal. Tak kira keluar tu apa pun, sama ada keluar kering, keluar basah, dia sengaja keluar, dia tak sengaja keluar, tahan tak mau pergi keluar ni, terkentut juga, batal juga. Keluar kering betul, batu sebiji. Keluar anak tikus tengok. Batal tak? Batal. Yang penting dia keluar. Keluar batal. Masuk batal tak? Masuk tak batal. Masuk tak batal lah. Kot lah dia simpan guli kot pungkok dia jolok masuk. Batal tak? Tak batal dengan masuk. Keluar yang batal. Perhati elok lah, keluar bukan masuk. Kan macam orang lah ni kan nakal kan. Budak-budak lah ni nakal. Kawan tengah duk ambil wuduk, dia pergi buat lagu tu. Pok kot belakang, termasuk. Batal dah wuduk kawan tu? Tak batal. Kalau dia tarik baru batal, dia kena ambil semula. Jadi nak buat macam mana? Kau tu jangan tarik. Tunggu situ sampai habis sembahyang. Tak mau pergi batal. Sebab masuk tak batal, sebab berlapis kan, berlapis dengan kain. Tak batal. Dia masuk tak batal. Kau tu kena ikutlah sampai habis sembahyang, sampai bagi salam, jangan nak cabut. Cabut batal, sebab cabut tu dianggap keluar. Keluar. Macam macam orang nakik apa-apa kan, keluar benda-benda, batal dah. Kecuali ada yang tak batal, kecuali yang keluar itu mani. Kalau keluar air mani tak batal. Macam mana keluar air mani tapi tak batal? Umpama seorang yang sedang ada air sembahyang tidur duduk punggungnya, tetap pada lantai atau pada tempat tidur. Atau masalah kedua, ia merenung perempuan dengan syahwat sampai terair, tidaklah batal wuduknya.
cuma wajib mandi sahaja. Ada pengecualian benda yang membatalkan yang keluar melalui kubul dan dubur. Ada satu benda yang keluar tak batal. Air mani. Air mani tak membatalkan wuduk, tapi dia menyebabkan wajib mandi. Dia sebab apa? Sebab dia di dalam kaedah dia ada satu kaedah dipanggil apabila umpamanya kullu ma aujaba a'zamul amrain. Setiap sesuatu yang mewajibkan benda yang lebih besar, hak kecil tu tak kena. Jadi antara hadas kecil dan hadas besar, keluar air mani tu, kalau ikut asalnya keluar benda batal wuduk kan. Tapi dengan sebab keluar air mani ni, dia menyebabkan wajib mandi. Bila dah dia kena wajib mandi, hak wuduk tak kena dah. Maknanya tak batal wuduk dengan air mani. Dia tidur. Macam duk menyandak ni, menyandak. Dengan main Jumaat, orang main Jumaat kan suka tidur. Tok khotib baca, kita tidur. Sandar kat tiang tu, yang penting tetap papan punggung. Kalau tak tetap papan punggung, batal wuduk. Tak tetap papan punggung, tidur, salah satu benda yang membatalkan wuduk. Satgi dia sebut tidur batal wuduk. Tapi kalau tetap papan punggung, macam duduk semua ni, ni tak batal wuduk walaupun terlena. Satgi kalau siapa lena nak terus bagi main syak boleh. Dia tak batal. Tapi tengah-tengah lena mimpi, haru lah. Tidur dalam surau masjid boleh mimpi. Terpancut batal dah wuduk. Wuduk tak batal, tapi dia kena keluar balik rumah mandi lah. Mana boleh nak sembahyang sebab dia ada hadas besar. Ni cerita dia batal wuduk ataupun tidak batal wuduk. Tu je. Habis. Ataupun dia renung, dia kata dia tengok perempuan ke, dia tak sentuh kemaluan dia, perempuan pun tak sentuh dia. Dia tengok bini dia ke apa, tiba-tiba terpancut air mani dan dia tak kentut, maka batal dah wuduk dia. Wuduk tak batal, tapi dia wajib mandi. Masalah ni sama jugalah, bukan lelaki saja, perempuan pun samalah maknanya. Perempuan pun sama, kalau dia keluar air mani tak batal wuduk, tapi wajib mandi. Air mani hak mana ni? Air mani hak keluar tu syahwat tu, bukan air mani hak orang lain punya. Kalau air mani orang lain punya batal juga, sebab dia bukan air mani dia. Hak tak batal wuduk tu, hak wajib mandi tu, air mani dia sendiri yang pertama kali keluar tu. Kalau air mani yang orang lain, contoh macam mana yang orang lain? Laki dia jimat dengan dia, masukkan air mani, dia pun mandi ambil sembahyang apa semua. Elok nak sembahyang berasa terkeluar meleleh, batal dah wuduk. Hak tu batal sebab tu air mani dia, tu air mani suami dia. Wuduk batal, wajib mandi tak? Mandi tak wajib. Hak wajib mandi ni air mani sendiri. Air mani sendiri hak keluar sebab syahwat tu, hak tu wajib mandi. Air mani orang lain tak wajib mandi walaupun keluar. Dan juga apa kita kata, membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk. Okay, jelas. Semua yang keluar melalui kubul dan dubur batal wuduk dia, kecuali air mani. Kedua, tidur dengan keadaan punggung tidak tetap, iaitu tidur mengiring atau berdiri atau terlentang, sekalipun diletak bantal di celah punggung di celah punggung bersandar pada tiang pun batal juga. Maksudnya apa? Tidur yang bukan cara duduk macam ni. Sama ada dia terlentang, dia mengiring, walaupun terlentang tu punggung dia tetap di lantai, dia bubuh lapik bantai sekalipun, itu tak kira. Sebab dalam posisi kita terlentang, kita boleh bergerak ke kiri dan ke kanan dan kita tak sedar, sebab kita tidur. Jadi batal wuduk dengan tidur. Mengantuk tak batal wuduk. Macam mana nak beza mengantuk dengan tidur? Selagi kita boleh dengar suara, itu namanya mengantuk. Rasa mengantuk, terangguk-hangguk, tapi kita dengar lah. Kalau Tok Khotib baca tu, kita dengar lah suara dia, tapi kita tak tahulah dia cerita apa, dah mengantuk. Itu namanya mengantuk, nu'as. Itu tak batal wuduk. Tidurlah mengiring ke, menongging ke, tak batal wuduk. Sebab apa? Tu bukan tidur.
Sebab apa? Kita mengantuk bukan tidur. Mengantuk ni selagi maknanya kesedaran kita tu masih ada, cuma tak 100%. Kita masih boleh dengar suara, cuma kita tak tahu orang cakap apa. Itu dipanggil mengantuk. Walaupun mengiring, walaupun tentang kita kadang balik rumah pas-pas mayang, balik kerja lewat apa, mayang Zuhur kat pukul 4 pas mayang dah. Lepas mayang kita pun terlentang saat rehat. Nak tunggu asar. Mata pejam, rehatkan badan, tapi kita tak lena. Kita mengantuk, lali. Kadang duk dengar bunyi anak cakap tapi tak tahu apa. Kita dengar bini kita duk sembang kita, tapi tak tahu dia cakap apa. Itu batal wuduk dah. Itu tak batal. Miring ke, terlentang ke, macam mana, tak batal sebab bukan tidur. Tapi kalau tidur, batal wuduk. Walaupun sebentar, walaupun seminit, walaupun 5 saat, walaupun 30 saat, tidur yang tak tetap papan punggung, itu betul. Alamat tidur ada mimpi, tu tidur. Kalau kita tidur main mimpi ulak patuk ke apa ke, aku tidur ke apa tadi, tapi ada mimpi, tidur lah tu. Orang mengantuk dia tak mimpi. Orang mimpi ni orang yang tidur. Ada mimpi mana tidur lah tu. Batal wuduk. Kecuali kalau dia tidur dalam keadaan duduk. Macam mana dia kata? Tetapi kalau seseorang tidur dengan keadaan punggungnya tetap, maknanya dia kata tidur duduk di atas lantai atau kerusi, tidaklah batal wuduknya. Kalau dia tidur duduk tak batal. Sebab apa? Sebab sebahagian sahabat tidur kemudian depa sembahyang tanpa berwuduk. Karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamun summa yusallun wa la yatawaddaun. Sahabat ni sebahagiannya dia duduk, dia tidur dalam keadaan duduk, letih, dia berehat sambil duduk dia tidur. Kemudian dia sedar, dia bangkit sembahyang tanpa ambil wuduk. Itu maknanya tidur dalam keadaan tetap papan punggung ni tak batal wuduk. Sekalipun ia bersandar kepada benda yang boleh rebah kerana aman keluar sesuatu dari duburnya. Walaupun dia sandak pada sesuatu yang kalau kita tarik dia rebah. Sandak betul-betul, bukan sandak main-main. Macam ada tiang-tiang ni, sandak sungguh-sungguh. Mau kalau orang tarik tiang tu terbah, terlentang belakang. Batal tak wuduk tidur sambil sandak? Tak batal wuduk. Yang penting yang penting punggung kita tu tetap di lantai dan kita terjaga dalam keadaan punggung kita tu masih sama seperti kita tidur. Bukan tercongkik ke depan. Kadang-kadang orang tidur tercongkik ke depan, terangkat. Waktu terangkat, dia sedar dulu ke terangkat dulu? Kalau terangkat dulu baru sedar, batal wuduk. Kalau dia sedar dulu baru terangkat, tu tak batal. Kalau terangkat tu sebab dia tak tetap. Tidur dia tetap ni maknanya lagu mana dia tidur, dia jaga pun punggung dia macam tu di atas lantai. Sebab apa? Sebab angin payah nak keluar lah kalau kita duduk lagu tu. Tapi syarat dia lagi mestilah dia ni orang yang kita kata ada isi punggung dia. Kalau hak jenis orang hak penyakit kurus sungguh, tulang saja punggung dia, isi pun tak ada, dia ni kalau duduk pun kentut terkeluar juga. Ni batal lah. Dia tidur duduk pun batal. Orang hak jenis tulang saja punggung dia, dia duduk, tu tidur duduk pun batal. Tidur duduk pun batal. Orang hak macam kita kebanyakan ni ada isi punggung ni, kalau duduk tak apalah. Tak apa. Lepas tu ramai orang hari Jumaat tidur. Lepas tu orang komat terus bangkit mayang. Tak kena ambil semayang dah. Sebab apa? Sebab tak batal lah. Tapi jaga jangan jadi situasi hak macam tadi tu. Dia tidur tersengguk ke depan, terangkat punggung dia. Terangkat dulu baru dia tersedar. Dah berubah kedudukan punggung dia, baru dia sedar. Itu batal wuduk dia nak. Itu dia kena pergi ambil lah. Jelas lah. Nombor 2 tidur. Kecuali duduk. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab gila. Atau hilang akal dengan sebab gila, atau macam hilang akal seperti sangat sakit, atau mabuk, atau pitam, atau gila babi dan sebagainya. Itu dia sebut no? Ada pun. Jadi
hilang akal juga benda yang membatalkan wuduk. Sebab apa? Sebab ketika hilang akal, kita tak sedar apa yang kita buat, apa yang kita sentuh, kita kentut ke tak kentut, kita tak sedar. Itu menyebabkan dipanggil mazinnah, ada tempat sangkaan untuk jadi benda yang membatalkan wuduk. Maka sekiranya kita hilang akal walaupun sebentar, batal wuduk. Mabuk apa saja jenis mabuk lah, mabuk arak ke, mabuk yang menyebabkan hilang akal. Kalau dekat pening-pening mabuk nekbut, mabuk lok tu, itu tak hilang akal. Ini mabuk yang menghilangkan akal dia. Contoh dia makan ubat-ubat apa ke jenis miring sat tu, tu batal wuduk dia. Ataupun dia pitam, dia jenis ada penyakit darah apa, orang dah pitam, darah rendah kau dah tinggi, dah rendah kan, suruh pitam kan. Orang dah rendah ni dia pitam batal. Dia pitam sat, lepas tu dia sedap balik, batal, kena ambil wuduk semula. Adapun tidur tidak hilang akal, cuma tidak sedar angin keluar sahaja. Adapun tidur dia tak, tu tak hilang akal, cuma kita tak ada kesedaran. Boleh jadi keluar angin waktu tu. Sebab tu yang tidur pun batal. Habis di situ. Yang keempat, mudah-mudahan tak susah pun. Bersentuh kulit lelaki dengan perempuan tidak berlapik yang bukan mahramnya, yakni antara keduanya tidak haram berkahwin sekalipun salah seorang sudah mati, yakni batal orang yang hidup. Keempat, benda yang membatalkan wuduk ni bersentuh kulit. Ulama menyebut dengan sentuh kulit. Sebab apa? Sebab kulit ini disebut di dalam kitab fiqh, dia kata mazinnah lisyahwah. Kita kata apa? Tempat sangkaan ataupun tempat yang padanya ada syahwah, maka batal wuduk. Apabila kita sentuh kulit perempuan, batal wuduk. Apa saja dari hujung kepala sampai hujung kaki yang nama kulit, batal wuduk. Yang tak nama kulit, tak batal wuduk. Kita sentuh rambut bini, batal tak? Tak batal. Rambut bini bukan kulit. Kita sentuh kuku, tak kira lah laki sentuh bini ke, bini sentuh laki ke, sama lah. Sentuh kuku bukan kulit. Sentuh gigi, pasal apa nak sentuh gigi saja? Cek gigi doktor gigi, tak batal. Ataupun sentuh rambut tak batal, itu tak batal. Hak lain yang namanya kulit, sentuh semua batal dengan tak berlapik. Adapun berlapik tak apa, berlapik pakai sarung tangan, itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Tapi syarat dia apa? Yang bukan mahram. Perempuan yang bukan mahram. Maksud dia mahram ni apa? Orang yang tak boleh kita kahwin, itu dipanggil mahram. Jadi mahram ini orang yang tak boleh kahwin ada berapa? Orang yang tak boleh kahwin dengan kita ni ada ulama sebut sampai 18 jenis orang. Sama ada dengan nasab, keturunan, ataupun dengan sebab radha', dengan sebab susuan, ataupun dengan sebab musaharah. Nanti dia akan sebut di bawah tu. Orang-orang yang kita tak boleh kahwin. Hak ni tak apa. Hak ni sentuh tak batal. Hak selain daripada tu, sentuh batal. Walaupun dah mati. Kalau mati, kita sentuh mayat, kita batal. Mayat apabila mati, lepas kita mandikan dia, sunat kita ambil wuduk kat dia kan. Sunat kita wudukkan dia. Kemudian kita pergi sentuh dia. Maklumlah lepas mati tu adik-beradik pakat nak main cium, bini dia pun main cium. Batal tak ayah mayang dia? Dia tak batal lah. Dia dah mati. Tak perlu lagi nak ambil wuduk kat dia. Tapi kita batal. Begitu juga keluar najis daripada kubul atau dubur dia. Tak batal. Tak perlulah kita kata nak wudukkan semula si mati tadi. Cuma kita basuh najis dia saja. Keluar suatu benda dari kubul atau dubur, itu untuk orang hidup. Untuk orang mati tak batal. Menyentuh pun khas orang yang hidup. Walaupun orang hidup ni sentuh orang mati. Kita sentuh mayat perempuan yang bukan mahram, batal wuduk kita. Ataupun perempuan menyentuh mayat lelaki yang bukan mahram dia, batal wuduk dia. Mayat tak batal.
Mayat tak batal. Kita aja batal. Tapi kalau khunsa, khunsa tak batal. Sebab khunsa ni dia ada ihtimal. Dia ada sangkaan. Khunsa ni apa? Khunsa ni manusia yang dia kecelaruan identiti. Dia tak tahu disebabkan apa? Sebab Allah bagi kat dia dua alat. Dia ada alat perempuan, dia ada alat lelaki. Napang pun ada, gua pun ada. Dua-dua ada. Jadi dia tak tahu dia ni lelaki ke perempuan sebab ada dua-dua. Dan dua-dua berfungsi, bukan ada saja. Kalau ada saja, dia sebab manusia ni dia sama ada lelaki atau perempuan, dia tak ada golongan ketiga. Dia tak ada golongan ketiga, dia sama ada lelaki atau perempuan. Apabila Allah bagi dia dua, maka dia tak tahu dia lelaki atau perempuan. Hak lelaki pun hidup, hak perempuan pun hidup. Bukan hak hari ni tu, hak hari ni hak ramai orang, hak lelaki nak jadi perempuan, hak perempuan nak jadi lelaki. Hak tu bukan khunsa. Hak tu dia lelaki tapi teringin nak jadi perempuan. Hak perempuan teringin nak jadi lelaki, hak tu bukan khunsa. Khunsa ni dia memang ada dua dan dia pun tak tahu dia ni lelaki ke perempuan. Sebab belah lelaki pun kadang-kadang berfungsi. Kencing belah tu kadang terangsang belah lelaki. Hak belah perempuan pun boleh kencing juga, kadang-kadang terangsang belah perempuan juga. Jadi dia ni khunsa. Khunsa, kalau kita sentuh dia, kita tak batal, dia pun tak batal. Kita sentuh dia, kita kata ihtimal dia lelaki. Sebab dia pun tak tahu dia lelaki perempuan. Boleh jadi dia lelaki, boleh jadi dia perempuan. Maka kalau kita sentuh dia, kita tak batal, dia pun tak batal. Kalau perempuan sentuh dia pun sama, perempuan tak batal, dia pun tak batal. Sebab perempuan kata boleh jadi engkau perempuan. Kita pula sentuh dia, kita kata boleh jadi engkau lelaki. Lelaki sentuh lelaki benar batal. Tapi kalau dua-dua sentuh dia, dia batal, lelaki perempuan tak batal. Lelaki pergi sentuh dia, perempuan pun sentuh dia. Lelaki kata hang orang lelaki, aku tak batal. Perempuan kata hang perempuan, aku tak batal. Khunsa dia nak kata apa? Dia nak kata aku ni lelaki, perempuan sentuh dia. Dia nak kata aku ni perempuan, lelaki sentuh dia. Maka dia seorang je yang betul. Kalau khunsa sentuh khunsa pun sama masalah, dia tak batal. Sebab apa? Sebab batal wuduk ni kita dengan yakin. Yakin dia perempuan, batal. Yakin dia lelaki, maka perempuan batal. Kalau ada syak, tu tak batal. Ataupun berlapik pun tak batal. Walaupun lapik yang nipis, tak batal. Habis, yang dimaksudkan dengan lelaki dan perempuan dalam masalah sentuh kulit ini ialah mereka yang telah sampai had yang diingini oleh syahwat. Bukan sentuh budak kecil dah. Budak kecil umur 2 tahun, 3 tahun kita sentuh budak perempuan. 5 tahun, 4 tahun, itu budak kecil tak batal mayang. Dia salam kita sentuh dia. Tak batal. Atau ada telanjang pun kita tak ada rasa apa. Sebab apa? Sebab dia budak kecil. Budak kanak-kanak yang tidak boleh menaikkan syahwat. Dobit syahwat itu kata ulama, kalau orang lelaki intishar, zakar dia terangsang, bendera dia naik, tiang bendera bangun. Kalau perempuan itu mailul qalbi, hati dia berasa cenderung. Segak budak ni, dia ada perasaan. Maknanya budak yang umur tara ni boleh menaikkan syahwat. Maka dia ikut badan, tak sama. Kadang-kadang budak tu umur muda tapi badan dia jenis besar, tinggi. Contohnya macam budak umur 9 tahun sebelah negara Arab ni, kadang umur 9 tahun pun dia dah, badan dia dah besar, dah tinggi dah. Jadi hak lagu tu yang boleh menaikkan syahwat orang, sentuh dia batal. Adapun budak kecil macam anak-anak orang tu, kita pergi dukung budak perempuan umur 3 tahun, umur 4 tahun, itu tak batal wuduk. Perempuan yang membatalkan wuduk bagi lelaki ataupun lelaki yang membatalkan wuduk bagi perempuan, maksudnya yang dah sampai had syahwah. Dia boleh menaikkan syahwah yang berlainan jantina dengan dia. Itu. Jelas kan? Habis. Tapi syarat dia mestilah ajnabi kedua-dua, bukan yang mahram. Maksudnya orang yang kita boleh kahwin. Orang yang tak boleh kahwin ni ada 3 jenis. Pertama disebut di sini, dia kata, dan yang haram berkahwin itu ialah haram dengan sebab keturunan. Dia keturunan kita.
Seperti ibu, mak kita, tu tak batal sembahyang. Anak perempuan, tu tak batal sembahyang. Dan saudara perempuan, kak, adik, itu tak batal sembahyang. Dan lain-lain lagi lah, makcik, tok dan ke atas, ada 7 jenis. Kak perempuan ataupun adik perempuan bagi ayah kita, kak perempuan ataupun adik perempuan bagi mak kita, makcik dia panggil, makcik. Tetapi bukan ipar. Ipar tak boleh, kita pun tak boleh sentuh. Contohnya ayah ada kakak. Bukan. Kakak ni dipanggil makcik, kita boleh sentuh dan tak batal wuduk. Tetapi kalau ayah ada abang, abang ni kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ini kita tak boleh sentuh. Dia bukan makcik, dia orang luar masuk ke dalam keluarga kita. Itu tak boleh salam dengan dia. Itu batal sembahyang kalau salam dengan dia. Tok kita dan ke atas itu semua dipanggil mahram. Anak, cucu, cicit ke bawah terus itu dipanggil mahram. Itu boleh. Itu boleh. Jadi kena bagi reti lah ni. Anak-anak kena kita lebih lagi, kita ni orang tua-tua kan, kita kena reti lah hak mana hak boleh salam, hak mana hak tak boleh salam. Sebab apa? Sebab nanti anak cucu nak main salam, kita bagi tahu dia apa, hak ni hampa boleh salam, hak ni yang tak boleh salam, hak ni boleh buka tudung, hak ni tak boleh buka tudung. Kena retilah hak mana yang boleh buka tudung, hak mana hak tak boleh buka tudung. Hak tu nombor 1. Nombor 2, dengan sebab susuan. Dia tulis tu yakni radha'. Bahasa Melayu dia tulis R-A-T-H-A, koma. Nak bunyi macam mana? Rotak. Dak bunyi sebutan dia, Arab dia radha' dengan huruf dad. Radha'. Radha' ni maknanya susuan. Anak susu, saudara susu. Sama macam keturunan. Kalau kita ada mak susuan, tak batal wuduk. Kita ada anak susuan, tak batal wuduk. Kita ada saudara susuan, tak batal wuduk. Kalau seseorang dia menyusu dengan seorang perempuan, maka dia akan jadi seperti anak bagi perempuan tadi. Seperti mana perempuan tadi ada anak lelaki dan anak perempuan, dia pun macam tu. Dia boleh salam dengan tok, dia boleh salam dengan makcik, dia boleh salam dengan adik dia, hak saudara susu dengan dia. Walaupun bukan tok dia betul, walaupun bukan makcik dia betul, walaupun bukan adik dia betul, kakak dia betul, tapi dengan sebab susuan, maka dia masuk dalam keluarga tadi. Jadi saudara susuan. Itu tak batal wuduk. Atau dengan bersemenda. Bersemenda ni makna berkahwin. Ataupun dalam bahasa Arab dia tulis musaharah. Musaharah dia panggil. Seperti ibu mertua, anak tiri, mak mentua. Kita dengan mak mentua, bila kita akad nikah, aku terima nikahnya, sah. Maka mak mentua tu secara automatik jadi mahram muabbadah. Tak boleh kahwin dah dengan dia selama-lamanya walaupun bercerai dengan bini. Lepas kata sah, kita dah boleh salam pak mentua. Macam hak mana hak ada menantu, sama juga. Menantu tu bila dia kata sah sahaja, menantu boleh salam dengan mak mentua dia. Kalau kita pak mentua boleh salam dengan menantu perempuan. Dengan akad tu dah jadi sah menantu dan mentua. Mertua ke mentua? Mertua. Mertua. Lagi anak tiri. Anak tiri ni apa? Anak isteri. Itu juga termasuk Rabibah dipanggil. Tetapi anak bagi isteri, bila orang lelaki dia kahwin dengan perempuan janda yang ada anak, maka anak dia yang perempuan jadi mahram dengan kita apabila kita dah setubuh dengan mak dia. Selama tak setubuh lagi dengan mak dia, anak dia belum jadi mahram. Dia tak sama dengan bab mentua dengan menantu. Mentua dengan menantu terima sah saja mahram, boleh salam, boleh buka tudung. Tapi kalau perempuan ada anak perempuan ataupun lelaki duda anak-anak lelaki, depa kahwin, pasangan dengan anak masing-masing ni bila jadi mahram? Boleh tak anak mai salam mak baru dia?
Boleh tak anak perempuan mai cium tangan pak baru dia, pak tiri dia? Boleh tak? Boleh, tapi setelah jima' dengan mak. Selama tak jima' dengan mak, tak jadi mahram. Sekira-kira kalau kita cerai, kita boleh kahwin dengan anak. Kita ambil mak, contoh, dia ada mak 40, anak umur 25. Dah angkat nikah dah, sah aku terima nikahnya. Kahwin-kahwin tengok anak segak lagi, cerai mak ambil anak. Boleh tak? Boleh. Selama tak jima' dengan mak. Kalau dia jima' dengan mak, maka tak boleh dah. Anak tu jadi mahram bagi dia. Jelas? Itu mahram lah. Jadi lepas tu anak tiri tu boleh lah, boleh salam, boleh buka tudung, boleh lah. Kalau dua-dua kahwin tua, itu yang bermasalah tu. Pak Long dengan Mak Long ni kahwin tua-tua. Kahwin umur 60, kahwin umur 70, masalah lah. Depa kahwin, kau ni ada anak ramai, kau ni pun ada anak ramai. Tak jadi mahram lagi selama depa tak jima'. Nak jima' apa? Dia kata umur 70 lah. Tak boleh nak buat macam mana. Tak boleh. Kena faham. Lelaki bini kena faham. Kena buat juga walaupun sekali. Nak bagi jadi halal. Celuk pi lah sekali. Cicah sekali pun tak apa. Ikat dengan batang pensel pergi keras pun tak apa. Yang penting pergi tenggelam masuk ya. Bagi lepas kepala sikit, tu tak apa. Kalau tak lagi tak tu, dah cerita je haram. Kita duduk kat rumah, contohlah Pak Long ni umur 70 ni, dia bini baru dia tu ada anak dara 2 3 4 orang. Takkan nak pakai jubah furdah tiap hari lah rumah kan. Dah pak baru dia buka tudung, dapat dosa. Tiap hari duk tengok dosa. Dia kata tak nafsu dah 70 dah. Dia bukan kira nafsu, dia kira dosa, tengok aurat. Sebab bukan jadi mahram dia. Salam pun batal wuduk. Dia sembahyang, anak nak pergi sekolah, salam dia dulu. Lepas tu dia pergi sembahyang. Bukan sah sembahyang dah. Itu sebab tu kita kata kena erti jugalah. Kita kahwin tua ni kena nak buatnya celuk biar sekali pun. Bini dia kata gatai abang tu 70 nak apa gitu. Gatai tak gatai. Kau tak jadi haram semua. Dia apa habis bagi satu ayat tu. Anak tiri, anak isteri, janda bapa dan janda anak. Walaupun dah bekas pak kahwin dengan bini, bukan mak kita, mak tiri kita lah, maka jadi mahram kita juga. Mak tiri, pak kahwin sampai 4, sampai 6, sampai 10, kahwin cerai ramai sangat. Semua tu mak belakang. Tak boleh kahwin dengan mereka dan tak batal wuduk. Dan janda anak, maksudnya bekas menantu. Dia bukan makna bekas menantu. Orang Melayu panggil bekas menantu tak. Tapi menantu bila dah jadi menantu selama-lamanya, walaupun anak kita cerai. Kan, kita ada 10 orang anak lelaki, kahwin dengan 10 orang perempuan, lepas tu cerai 10-10. Cerai 10-10 tu, 10 tu jadi mahram kita selama-lamanya. Tak boleh pandai-pandai nak pergi sambung kontrak dengan menantu pula. Dia kata anak aku dah cerai, aku sambung. Tak boleh. Sebab dia dah jadi menantu, haram mu'abbad. Hak laki pun sama, perempuan pun sama. Walaupun dah cerai, tetap dia, ataupun meninggal salah seorang kan, tetap mahram. Mereka itu semua tidak batal wuduk jika disentuh kulitnya. Hak ni semua mahram tak batal wuduk. Demikian juga kanak-kanak pun tak batal wuduk. Dia jadi semuanya ada 18 orang lah. 7 dengan sebab nasab, 7 dengan sebab susuan, dan juga 4 dengan sebab musaharah. 7 7 14 tambah 4 18. 18 orang. Nak sebut satu-satu sebab masa tak cukup. Habis wallahu a'lam. Kelima, nanti sambung kelima dan keenam pula. Ada soalan tak ada? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.